warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Maaf ya, tadi yang sepatutnya 8 sampai 9 saya kelas dengan kamu, tapi clash dengan pelajar form 5. Saya dahulukan mereka sebab mereka saya nak kena masuk kelas. Okey, jadi untuk kelas kamu hari ni macam yang saya cakap lah, kita dah habis bab 1 kan. Kita sekarang ni sepatutnya continue bab 2. Okey, jadi dalam bab 2, apa yang perlu kamu tahu dalam bab 2, kita nak belajar berkaitan dengan sel. Sel sebagai unit asas benda hidup. Sel sebagai unit asas benda hidup. Okey, jadi saya rasa korang ni dah pernah dengar perkataan sel ni masa korang sekolah rendah dulu. Saya rasa lah. Tapi kalau kamu kata tak ada lah cikgu, mana ada, okey, tak apa. Dengar betul-betul apa yang saya nak cakap ni. Jadi untuk kelas saya hari ni 25 hari bulan 6, lepas kamu tengok video saya ni, apa yang kamu perlu tahu, apa yang kamu perlu tahu, kamu boleh cakap, kamu boleh terangkan ke orang bahawa kita ni benda hidup, sebenarnya kita terdiri daripada satu sel. Maksudnya unit asas kita tu adalah daripada sel. Dan daripada sel tu kita akan kumpas, sebab dalam sebiji sel tu dia ada struktur dia yang khas, yang mana setiap struktur tu dia akan menjalankan fungsi-fungsi dia yang tersendiri. Jadi kamu kena tahu struktur ni apa fungsi dia, struktur ni apa fungsi dia, kamu kena tahu benda tu. Okey, dan yang ketiga, kamu kena pandai membanding dan membezakan sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, jadi kita pergi satu persatu. Ada 3 benda dalam kelas saya yang perlu kamu tahu. Jadi kita pergi satu persatu. Kita pergi yang pertama, kita nak terangkan, nak membuktikan bahawa benda hidup ini terdiri daripada sel. Okey, macam ni, kamu andaikan sebiji rumah. Kamu andaikan sebiji rumah. Okey, rumah ni sebelum dia nak jadi bentuk rumah ni, macam apa tukang rumah buat? Tukang rumah susunkan bata. Betul tak? Kan? Tukang rumah susunkan bata. Banyak bata, maka jadilah satu dinding. Betul tak? Lepas tu dia tambah atap, dia tambah jendela, ada lantai apa semua, jadilah sebiji rumah. Macam itu juga dengan kita, benda hidup. Contohnya manusia lah benda hidup. Kita ni sebenarnya berasal daripada satu sel. Dan satu sel ni bila dia banyak, sel tu berkembang dan menjadi tisu, lepas tu dia menjadi organ, lepas tu dia jadi sistem, dan jadilah kita seorang organisma, seorang manusia. Jadi apa yang penting yang di sini yang saya nak cakap kat kamu, kita ni benda hidup, haiwan ni, unit asas yang membina kita ni adalah sel. Okey, sel ni, sel tak kisahlah benda manusia ke tumbuhan ke, unit asas yang membina kita ni adalah sel. Jadi sel ni kita boleh bahagikan kepada dua. Sebab benda hidup, kita ada haiwan, kita ada tumbuhan. Okey, kalau haiwan ni terdiri daripada ni lah, iaitu binatang, dan juga kita iaitu manusia. Okey, jadi sel ni, untuk sel kamu nak kena tahu ada dua sel. Kita bahagikan kepada satu haiwan, satu satu lagi adalah tumbuhan. Okey, untuk sel haiwan, macam mana rupa bentuk sel haiwan? Okey, sebenarnya banyak jenis sel, tapi sel haiwan yang asas, dia macam telur mata, bentuk bulat. Lepas tu ada satu benda yang hitam dekat tengah-tengah. Lepas tu saya titik-titikkan dia. Ini adalah sel haiwan. Dalam sel haiwan ada 3 struktur khas. Kalau kamu cek buku teks, ada 4 struktur khas yang perlu kamu tahu dalam sel haiwan. Okey, yang pertama kamu tengok ni
hujung sekali ni. Ini kita panggil membrane cell. Kamu kena pandai sebut membrane cell. Kena pandai eja, kena pandai sebut. Okey, yang kedua kita masuk dalam sikit. Ini kita panggil sebagai sitoplasma. Nama dia sitoplasma. Dan yang bulat yang hitam ni dia adalah nukleus. Lepas tu dekat sitoplasma ni kamu akan nampak ada satu benda. Akan ada juga, kalau you boleh rujuk buku teks kamu. Okey, ini kita panggil sebagai mitokondria. Okey. Kejap saya ambil buku teks korang. Kalau dalam buku teks korang muka surat muka surat 51. Korang cuba check dalam muka surat 51. Korang tengok sel haiwan. Ini kan kalau kita ambil kita tengok di bawah mikroskop, sebab sel tu dia kecil je. Kita tengok di bawah mikroskop, kamu akan nampak benda ni. Mikroskop cahaya, mikroskop yang mahal tu memang kamu akan nampak benda ni. Kalau mikroskop yang biasa tu kita akan dapat tengok nukleus dengan apa dia punya sitoplasma sajalah. Okey. Jadi setiap struktur sel ni dia ada fungsi dia masing-masing. Okey. Kita tengok membrane cell. Apa fungsi membrane cell? Membrane cell mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Maksudnya contohnya kan, kamu tarik nafas, oksigen, gas oksigen akan masuk ke dalam sel. Bila kamu hembus nafas, karbon dioksida daripada dalam sel akan keluar daripada sel. Jadi siapa yang bertanggungjawab nak bagi oksigen masuk, nak bagi karbon dioksida keluar? Membrane cell. Okey. Lepas tu mitokondria. Mitokondria dia ni lah untuk menghasilkan dialah yang menghasilkan tenaga untuk tindak balas berlaku. Contohnya kan, apabila oksigen masuk, oksigen akan bertindak balas dengan serat-serat makanan yang ada di dalam sel badan kamu tu. Okey, lepas tu kita tengok sitoplasma. Okey, nampak tak? Okey, sitoplasma dia bertindak sebagai medium medium tindak balas kimia. Jadi tindak balas kimia akan berlaku di dalam sitoplasma. Dan nukleus, last sekali nukleus dia mengawal keseluruhan aktiviti sel. Dan nukleus juga dia mengandungi kromosom yang terdiri daripada asid deoksiribonukleik tu, yang DNA tu. Yang mana setiap sel mesti ada nukleus. Di dalam nukleus tu lah yang kalau kamu tengok ada cerita-cerita penyiasatan nak tahu ini anak angkat ke anak sebenar ke kan, kita nak check DNA tu kan, kita ambil dia punya maklumat ni dalam ni, sebab ini adalah ibu kepada segala maklumat dalam satu-satu sel tu. Okey, dia mengandungi maklumat genetik di dalam ni. Okey, settle. Ini adalah sel haiwan. Sel haiwan ada 4 struktur sahaja yang perlu kamu tahu: membrane cell, sitoplasma, nukleus dan juga mitokondria. Okey, seterusnya kita cuba tengok untuk sel haiwan. Untuk sel tumbuhan. Okey, untuk sel tumbuhan, kalau sel haiwan macam telur mata kan. Okey, untuk sel tumbuhan kamu ingat macam ni je. Dia 4 segi. Lepas tu 4 segi yang pertama kena lukis lagi 4 segi yang kedua macam roti gardenia tu. Okey. Lepas tu sama juga dia ada nukleus. Dan satu lagi dia ada vakuol. Dia ada juga mitokondria dia. Okey, mitokondria. Dan satu lagi yang dia ada adalah kloroplas. Okey. Jadi tengok untuk sel tumbuhan ni dia banyak sikit. Satu, dia ada dinding
dia ada dinding sel. Yang kedua, dia ada membran sel. Yang ketiga, dia juga ada sitoplasma dan dia juga ada nukleus. Lepas tu dia ada vakuol. Ini sama tadi mitokondrian. Macam mana ejaan mitokondrian yang betul? Pastikan ejaan mitokondrian mesti betul ya. Mitokondria. Okey, mitokondria. Okey, lepas tu dia juga ada kloroplas. Dia ada kloroplas. Jadi untuk tumbuhan ni dia ada 7 struktur dia. Kalau haiwan ada 4, senang je. Tapi kalau untuk tumbuhan ni dia banyak sikit, dia ada 7. Sebab apa tumbuhan ni dia ada 7? Sebab tumbuhan ni dia mesti buat makanan dia sendiri. Kalau haiwan ni tak apa. Kalau lapar dia pergi makan je, binatang apa pun tak apa. Tapi tumbuhan ni kalau dia lapar dia tak boleh nak pergi makan siapa-siapa. Dia mesti kena buat makanan dia sendiri. Sebab tu struktur dalam sel dia ada 7. Okey, yang pertama dinding sel, yang kedua membran sel, yang ketiga sitoplasma, yang keempat nukleus, yang kelima vakuol, yang keenam mitokondria dan yang ketujuh kloroplas. Jadi yang empat tadi sama sahaja fungsi dia. Apa yang beza yang tiga ni? Apa yang beza? Yang pertama dinding sel. Apa fungsi dinding sel? Okey, nanti kamu boleh juga rujuk buku teks kamu ya. Okey, dinding sel fungsi dia adalah untuk mengekalkan bentuk sel. Fungsi dia mengekalkan bentuk sel. Tak adalah nanti kamu tengok hari ni pokok tu batang dia tu straight. Esok batang dia nanti kamu tengok bengkok-bengkok pula. Tak ada. Sebab apa macam tu? Sebab dalam sel tumbuhan dia ada dinding sel. Jadi dia punya bentuk tu akan kekal. Okey, seterusnya kloroplas. Apa fungsi kloroplas? Kloroplas ni dia adalah satu pigmen yang berwarna hijau. Dalam kloroplas ada klorofil. Kamu kena ingat, dalam kloroplas terdapat klorofil. Klorofil ni adalah satu pigmen yang berwarna hijau. Yang mana klorofil ini sangat diperlukan untuk tumbuhan menjalankan proses fotosintesis. Yang mana proses fotosintesis ini merupakan proses membuat makanan. Ini kamu dah belajar juga ni masa sekolah rendah ni, masa darjah 4 kamu dah belajar dah fotosintesis. Tumbuhan hijau menjalankan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Okey, dan juga vakuol. Okey, last sekali vakuol. Apa fungsi vakuol? Okey, kamu boleh cek. Memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. Maksudnya vakuol ni tempat simpanan bahan-bahan cecair dia simpan di dalam vakuol. Okey, itu sahaja berkenaan dengan struktur dan juga fungsi sel. Jadi apa yang saya dah terangkan kepada kamu, yang ni yang nombor 1, kamu dah boleh cakap yang mana benda hidup, tak kira tumbuhan ke, haiwan ke, manusia, unit yang asas yang membina dia adalah sel. Contohnya kalau rumah, unit asas yang membina dia bata. Kalau kita manusia, unit asas yang membina kita adalah sel. Okey, lepas tu kamu dah pandai berkomunikasi mengenai fungsi struktur dalam sel, yang mana kalau sel haiwan ada 4 struktur, kalau sel tumbuhan ada 7 struktur.
Dan kamu mesti pandai, last kali, kamu mesti pandai membanding dan membezakan sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, kalau kita tengok kat sini, apa beza di antara sel haiwan dengan sel tumbuhan? Okey, yang pertama, yang pertama saya boleh cakap, yang pertama, perbezaan yang pertama, sel haiwan dengan sel tumbuhan. Okey, kalau nak membandingkan, mesti kena ada dia punya persamaan dan dia punya perbezaan. Apa persamaan sel haiwan dengan sel tumbuhan? Tengok, sel haiwan ada membran, sel tumbuhan pun ada membran sel juga, betul tak? Jadi sel haiwan dan sel tumbuhan mempunyai membran sel, mempunyai sitoplasma, mempunyai nukleus dan mempunyai mitokondria. Itu persamaan yang persamaan yang kita boleh nampak di antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Kalau perbezaan pula, apa yang kita boleh nampak? Okey, perbezaannya, sel haiwan tidak mempunyai dinding sel, manakala sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Ataupun kamu boleh cakap sel haiwan tidak mempunyai kloroplas, manakala sel tumbuhan mempunyai kloroplas. Itu dia punya perbezaan. Boleh? Senang kan? So, dalam kelas saya itu sahaja yang perlu kamu tahu hari ini. Okey. Kalau tak faham, ulang lagi tengok video ni sampailah kamu rasa kamu faham. Kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu, muka surat 45. Dalam buku teks kamu, muka surat 45. Okey, sekejap lagi saya bagi nota, nanti kamu tulis nota dan jawab soalan yang saya bagi. Okey, nanti kita jumpa lagi di hari minggu depan ya, di hari Isnin pukul 9 sampai pukul 10. Okey. Thank you. Bye bye.